Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita bersambung dalam pengajaran mengenai menyembah. Menyembah dalam kebenaran. Semalam kita berkata menyembah dalam roh. Dan hari ini kita belajar menyembah dalam kebenaran. Ya. Bila kita menyembah Tuhan dalam kebenaran, ia ditulis di dalam Alkitab, ya. Dalam Imamat babak 10, kita mencarinya. Imamat babak 10 ayat 1 sampai 3, dia berkata, pada suatu hari Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, membawa pembaraan masing-masing dan mengisinya dengan bara api. Mereka membubuh kemayan ke atas bara api itu, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan. Tetapi api itu tidak suci, kerana Tuhan tidak memerintah mereka untuk mempersembahkannya. Tiba-tiba Tuhan mengirim api yang membakar mereka sehingga mati di situ, di dalam kemah Tuhan. Kemudian Musa berkata kepada Harun, inilah yang dimaksudkan Tuhan ketika dia berfirman, semua orang yang mengabdikan diri kepada aku harus menghormati kesucian aku. Aku akan mengatakan kemuliaan aku kepada segenap umat aku. Ya. Kita mesti tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang suci, ya. Dalam Bilangan babak 3 ayat 4 berkata, Nadab dan Abihu meninggal dunia di gurun Sinai ketika mereka mempersembahkan api yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Mereka berdua mati, ya. Dalam Bilangan 26 ayat 61 berkata, banyak kali dia mengulang, Nadab dan Abihu meninggal dunia ketika mereka mempersembahkan api yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, ini membawa kita kepada amaran yang Tuhan mahu memberi kepada kita. Kita mesti menyembah Tuhan dengan kesucian Tuhan, ya. Dan kita mesti tahu pelayaran keimamatan, ya, di hadapan mezbah Tuhan, ya. Dalam ayat Tuhan kita tahu, ya, dalam Imamat babak 9, babak 8, dia memberitahu pentadbisan Harun dan anak-anaknya. Macam mana banyak acara-acara yang digunakan supaya kita boleh membersihkan dosa kita. Ini ada dalam Perjanjian Lama, ya. Iaitu korban, iaitu pembersihan, iaitu upacara minyak, upacara pakaian. Ia juga ada diberitahu dalam Keluaran babak 30 ayat 17 sampai ayat 38. Kita membacanya dalam masa sendiri, ya. Dalam Wahyu, okey, Wahyu babak 1 ayat 5, dia berkata, ya, terimalah berkat dan kesejahteraan daripada Allah, iaitu Dia yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang.
serta daripada 7 roh yang di hadapan taktanya dan daripada Yesus Kristus, saksi yang setia. Dialah yang pertama sekali dibangkitkan daripada kematian dan dialah pemerintah raja-raja dunia. Ya, ini berkata Yesus Kristus adalah pertama sekali dibangkitkan daripada kematian dan dialah pemerintah raja-raja. Yesus mengasihi kita dan dengan kematiannya dia membebaskan kita daripada dosa-dosa kita. Ya. Dan kita tahu Kristus menjadikan kita imam yang memerintah bersama-sama dia dan yang mengabdikan diri kepada Allah Bapa-Nya. Ya, marilah kita muliakan keagungan dan kekuasaan Yesus Kristus yang kekal itu. Amin. Ya, kerana Yesus mempersembahkan dirinya, darahnya dilimpah untuk membasuh segala dosa kita. Itulah dia berkata Yesus mengabdikan diri kepada Allah Bapa. Ya, bila Allah Bapa menengok persembahan Yesus Kristus, dia puas dan dia Allah Bapa sangat bersetuju dengan perbuatan Yesus Kristus. Ya. Inilah membawa Allah Bapa menerima penyembahan kita, kerana penyembahan kita adalah melalui Yesus Kristus, darah yang dicurahkan ya oleh Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Ya. Itulah kita datang dalam kebenaran untuk memuliakan keagungan dan kekuasaan Yesus Kristus yang kekal itu. Ya. Inilah yang kita mahu menyembah dalam kebenaran Tuhan. Ya, menyembah dalam kebenaran Tuhan. Dalam menyembah puji dan sembah dalam Alkitab, kita tahu kita boleh menyembah dengan mulut, menyembah dengan tangan, menyembah dengan badan. Ya. Dan ini adalah ekspresi yang kita boleh buat bila kita sembah Tuhan. Ya. Besok kita akan belajar teliti lagi dalam ekspresi penyembahan. Ya. Ya. Kerana kita mesti tahu Tuhan itu Tuhan yang suci. Ya. Dalam satu cerita yang dibagikan di buku ini, dia berkata ada seorang apostol dan seorang guru di Amerika Syarikat yang memberi pelajaran untuk memimpin banyak orang untuk belajar untuk melaksanakan mujizat. Okey, untuk memulihkan orang yang sakit. Okey, tetapi datang satu nabiah, ya, dan berkata kepadanya, kenapa kamu mengajar mereka yang najis, yang tidak bersih melakukan pekerjaan aku? Ini sungguh kuatnya amaran Tuhan. Ya, kerana kita sudah belajar bahawa apa yang berlaku kepada Nadab dan Abihu, mereka datang mensembahkan api yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. So kita mesti was-was bila kita datang kepada hadirat Tuhan. Ya. Kerana Tuhan itu Tuhan yang suci dan kita mahu datang kepada Tuhan dengan kebenaran.
dengan hati yang tulus. Okey, dengan persembahan yang akan menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita mesti berjaga-jaga. Sekian, terima kasih. Shalom.